Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Alhamdulillah sihat. Seronok tak cuti? Okey ya. Baik, nampak tak ustazah? Rindu kat ustazah tak? Tengok ustazah seorang-seorang dalam kelas ni ya. Dah rindu kat anak-anak semua. Jadi ustazah rekodkan PDP untuk kita sama-sama pelajari pada hari ini ya. Okey, jom sama-sama kita tengok satu nasyid ya. Sebelum kita belajar, ustazah nak hadiahkan satu nasyid. Okey, dengar betul-betul ya. Okey, nasyid Iman adalah mutiara. Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua engkau mendaki gunung yang tinggi, engkau merentas lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Iman Okey, alhamdulillah, insya-Allah hari ini kita akan belajar akidah yang bertajuk kufur. Ya. Baik, kita tengok dulu satu situasi. Okey. Baik, situasi ni kalau kamu nampak ni bila ni? Bila berlaku situasi ni? Okey, ini adalah situasi ketika solat Jumaat ya. Solat Jumaat, khutbah Jumaat ya. Baik, sidang hadirin sekalian, saya berpesan agar bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Kalau murid-murid lelaki dia biasa dengar ya. Khatib kata ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Okey. Lepas tu pesanan yang kedua, janganlah kamu mati melainkan dalam Islam. Janganlah kamu mati melainkan dalam Islam. Kenapa khatib berpesan demikian? Okey, jom kita tengok ya. Baik, apa maksudnya? Apa yang dimaksudkan dengan mati melainkan dalam Islam tu tadi? Apa maksud mati melainkan dalam Islam tadi? Okey, kita tengok ya. Baik. Baik, maksud dia ialah, maksud khatib tadi ialah mati, maksudnya ialah mati dalam keadaan okey, jap. Mati dalam keadaan beragama Islam. Mati dalam keadaan beragama Islam dan tidak kufur. Tidak kufur. Perkataan dekat sini kufur. Kufur. Sekejap ustazah padam balik, macam tak nampak ya. Okey, padam balik ya. Okey, apa maksud khatib tadi pesan mati dalam keadaan Islam?
Okey, maksud dia ialah mati dalam keadaan beragama Islam. Mati dalam keadaan beragama Islam dan tidak kufur. Tidak kufur. Okey. Baik. Jadi apa maksud kufur ni? Apa maksud kufur? Okey, faham tak apa maksud kufur? Tahun 4. Ya? Okey, tadi kalau kamu dengar betul-betul Ustazah dah bagi nasyid tadi. Okey, iman adalah mutiara kan? Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Okey. Iman maksud dia ialah percaya. Iman percaya. Oh ya, okey, iman adalah percaya. Tadi iman apa dia iman? Okey, iman. Okey, iman adalah percaya. Kufur ni ialah tidak percaya, tidak percaya. Kufur tidak percaya. Okey, boleh faham tak? Kalau iman percaya, iman. Ustazah cuba tulis. Okey, kalau iman tadi apa? Iman tu percaya, ya, percaya. Okey, percaya. Jadi kalau kufur maksud dia tidak percaya. Okey, tidak percaya. Senang. Okey, lagi sekali cuba pejam mata, ingat. Iman tu apa? Iman maksud dia percaya. Kufur tidak percaya. Kufur tidak percaya. Tidak percaya pada siapa? Tidak percaya kepada Allah. Tidak percaya ni maksud tak beriman lah. Tak beriman kepada Allah dan juga Nabi Muhammad. Kufur. Okey, kufur. Lagi sekali, iman apa? Iman percaya, lawan dia kufur. Kufur tu tidak percaya. Okey, baik, apa hukum kufur? Apa hukum kufur? Kufur adalah sesat, ya. Hukum kufur adalah sesat. Sesat ya. Sesat. Okey, ibarat kamu nak pergi Kuala Lumpur. Kita nak pergi Kuala Lumpur sekarang kita kena ada peta dia, kita ada pelan dia. Kalau sekarang orang sekarang guna apa? Guna Waze, ya. Guna Waze, ya. Ataupun guna apa? Cari je mana kita nak pergi, kita tekan je, dia akan tunjuk jalan dia kan. Tapi kita nak pergi Kuala Lumpur, kita arahkan kereta kita ke Perlis. Ke Perlis. Agak-agak sampai Kuala Lumpur ke sampai ke Perlis? Sesat lah kan. Nak pergi Kuala Lumpur tapi menghala ke Perlis. Sesat. Begitu juga dalam Islam, dalam panduan Islam, bila kita sesat maksudnya Allahu Akbar, tak ada dah, ya. Tak ada dah orang kata jalan. Jalan yang kita nak pergilah, kita nak pergi ke ihdinas siratal mustaqim tu. Kita nak pergi ke jalan yang lurus. Okay. Jadi hukum kufur adalah sesat. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang bermaksud sesiapa kufur kepada Allah, malaikat, rasul dan hari akhirat, maka sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Sesiapa yang kufur, tadi kita ingat kufur tu apa dia? Tak beriman. Sesiapa yang tidak beriman kepada Allah yang pertama, lepas tu malaikat, rasul, hari akhirat, sesungguhnya dia sudah jauh tersesat. Allahu Akbar, ya. Na'udzubillah, kita takut sangat kita ni jadi hamba Allah yang sesat. Bukan apa, sebab kita takut kita ni mati dalam keadaan kufur. Kufur tu apa? Kufur tu tidak beriman. Senang je ingat, iman percaya, kufur tu tak percaya. Okey, seterusnya kita tengok. Baik, ada bahagian kufur, ya. Ada 2 bahagian kufur. Okey, yang pertama kufur i'tikad. Yang kedua kufur amalan. Okey, kufur i'tikad, ya. Apa maksud kufur i'tikad? Okey, kufur i'tikad ni
menolak dan menafikan. Menolak dan menafikan ajaran Islam. Dia orang Islam, tapi dia tolak, dia nafikan ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dia tak percaya kenabian Nabi Muhammad. Mana ada Nabi Muhammad? Tak ada pun kubur dia. Kalau anak ustazah dia tanya, ustazah, rumah Nabi kat mana? Ustazah kata Nabi dah wafat mati, Nabi dah mati. Kubur dia kat mana? Kita tahu kubur Nabi ada di Madinah. Tapi orang yang kufur ni dia tak percaya. Dia kata mana ada Nabi. Itu Nabi tak ada pun. Kalau Nabi ada mesti ada sekarang. Contohnya lah ya. Dia tidak mempercayai kenabian Nabi Muhammad. Okey, yang kedua kufur amalan. Kufur i'tikad ni adalah kufur dalam hati lah ya. Kufur dalam hati, kufur dalam pegangan dia. Okey, yang kedua ialah kufur amalan. Okey, kufur amalan ni maksud dia menggunakan nikmat kurniaan Allah dengan cara yang salah dan berdosa. Salah dan berdosa. Allah bagi nikmat, Allah bagi rezeki, tapi diguna dengan cara yang salah. Okey, contoh, dia menggunakan duit poket untuk berjudi. Okey, apa hukum judi? Judi tu haram kan? Judi tu haram. Jadi digunakan duit untuk berjudi. Kufur lah. Kufur amalan. Kalau kufur i'tikad ni pegangan dia. Mana ada Nabi, tak ada Nabi. Mana ada Allah, tak ada Allah. Itu kufur. Dia tak percaya. Okey, apa faktor yang mendorong kekufuran? Yang pertama ialah tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Tidak mendapat didikan agama yang sempurna. Maksudnya fardu ain dia tak ada, dia tak belajar. Solat dia tak belajar. Dia tak dapat didikan agama. Dia hidup secara hidup-hiduplah. Walaupun Islam tapi dia tak mengamalkan Islam. Okey, yang kedua menurut hawa nafsu. Bila kita tak ada didikan agama, kita yang masuk dalam dada kita ialah hawa nafsu ya. Maksudnya ikut hawa nafsu, ikut fikiran. Ikut suka aku lah, aku nak jadi kaya, aku nak main judi, nak cepat kaya contohnya. Okey, yang ketiga lemah pegangan agama dalam kehidupan. Itu faktor yang mendorong kekufuran ya. Lemah pegangan agama dalam kehidupan. Contoh yang paling mudah lah Ustazah nak bagi ya. Kalau lemah pegangan agama ni maksudnya ialah solat. Okey, solat. Berapa kali kita kena solat? Anak-anak? Cukup tak 5 kali? Solat mesti 5 kali. Tapi dia tak solat. Jadi pegangan agama dia lemah ya. Lemah pegangan agama ya. Sebab as-solah imaduddin. Solat tu ialah tiang agama. Jadi kalau dia tak solat ni dia lemah lah. Ya, dia lemah. Ataupun solat tak cukup. 5 waktu tu dia buat 2 je. Maghrib dengan Zuhur je. Yang lain tu terlupa, terlalai. Jadi lemah pegangan agama. Ya, ingat ya anak-anak, kalau kita lemah pegangan agama ni, Allahu Akbar, kita takut ya, kita dekat-dekat dengan kufur. Okey, yang keempat ialah terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Bila kita lemah pegangan agama, ya, tak nafikan ya, tidak dinafikan, senang sangat kita terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Orang kata, okey, jom kita main judi. Orang kata kalau nak cepat kaya, kena judi. Sedangkan kita tahu judi tu haram. Kan? Na'udzubillah ya. Kita ingat tadi. Okey, kita ulang balik. Faktor yang mendorong kepada kekufuran, yang pertama, tidak mendapat didikan agama. Sebab itulah kita kena belajar ya. Terutamanya belajar agama ya. Belajar agama ni adalah fardu ain. Ya, bukan kamu boleh pilih, tak nak belajarlah agama, susah. Belajar Quran susah, solat susah. Ya. Tak boleh ya. Tidak dapat tidak, kita bila kita dah mengaku kita Islam, kita kena belajar, kita kena ada belajar agama, belajar fardu ain. Okey. Okey, seterusnya kita tengok baik, kesan kufur. Okey ya, kesan kufur. Baik. Kalau kamu dapat ini Ustazah nak bagi tugasan ya. Kalau boleh kamu deklamasikan sajak ni. Kamu dah belajar kan? Dah belajar bahasa Melayu, macam mana cara nak bersajak kan?
Okey, Ustazah nak, kalau boleh kamu deklamasikan sajak yang kesan kufur ni, video kan, hantar dekat Ustazah ya. Okey, kita nak tengok sekarang. Okey. Apa dia kesan kufur? Kesan kufur. Baik. Telah termaktub dalam Al-Quran satu dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Okey, apa dia dosa yang sangat besar? Justeru diberi ancaman seksa dan azab bahaya. Kufur itu sungguh bahaya. Kufur tu apa dia? Kufur tu sungguh bahaya. Kufur merosakkan iman. Kufur merosakkan iman di hati. Yang pertama, kufur merosakkan iman di hati. Kufur merosakkan iman di hati. Dosa dan noda tiada dipeduli. Ini yang kedua. Okey, yang kedua. Baik. Kesan kufur. Yang pertama apa tadi? Merosakkan iman di hati. Ingat balik, kufur tu apa? Tidak percaya. Jadi kalau kita tak percaya dia boleh merosakkan iman di hati kita lah. Maknanya kita tak percaya Allah. Jadi bila kita tak percaya pada Allah, kita tak solat, kita tak puasa, kita tak buat rukun Islam yang 5 tu. Besar sangat dia punya kesan dia ya, pada pegangan kita. Okey, yang kedua, dosa dan noda tiada dipeduli. Bila dah tak percaya pada Allah, jadi dia tak nampak Allah, ataupun dia tak nampak seolah-olah Allah lihat pada dia ihsan. Jadi nak judi pun dia buat, nak apa contoh yang macam merompak pun dia buat, nak mencuri, kalau yang dekat kamu tu mencuri, ambil benda orang pun dia buat, sebab dia tak rasa Allah nampak. Okey, yang ketiga, rahmat dan berkat berlalu pergi. Yang ketiga, rahmat dan berkat berlalu pergi. Tak ada. Rahmat ni apa dia? Rahmat ni ialah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Allahu Akbar. Ya, apa kita rasa kalau Allah tak sayang pada kita? Mak kita lah, mak kita kan. Kalau mak kita tak sayang dekat kita, apa perasaan kita? Sedih kan? Ini kan pula kalau Allah tak sayang kita. Nak tak Allah tak sayang kita? Kita ni hidup ni dengan rahmat Allah. Hidup dengan rahmat Allah. Maksudnya dengan kasih sayang Allah. Kita hidup dengan rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah. Kalau tak ada Allah bagi rezeki kat kita, siapalah kita ya? Okey, yang keempat ialah ketenangan hati juga tidak dimiliki. Ini yang banyak kita tengok dalam kehidupan sekarang ni. Hati tak tenang. Tahu hati tak tenang apa dia ya? Okey, hati tak tenang ni maksud dia selalu rasa macam berserabut. Sebab tu yang orang yang hati tak tenang ni ada yang sampai tahap dia ambil pil. Yang paling banyak ambil ubat tidur ya. Ubat tidur nak bagi tenang, nak bagi macam pejam mata, tak nak fikir kesusahan. Yang lebih teruk lagi ambil pil ekstasi, pil yang ada dadah tu. Jadi sebab apa punca dia ialah hati tak tenang ya. Ala bizikrillah tatma'innal qalb. Dengan berzikir kepada Allah, hati kita tenang. Jadi kalau kita tak solat, macam mana kita nak tenang ya? Okey, benarlah ya, kufur itu merosakkan hidup insan. Kufur itu merosakkan hidup insan. Merosakkan hidup insan. Yalah kalau kita macam dia benda ni sinambungan ya. Maksudnya kalau kita kufur, memang akhirnya akan merosakkan hidup insan. Justeru mengundang murka Allah. Murka Allah. Justeru mengundang murka Allah. Azab dan siksa tersedia menanti. Allahu Akbar. Kita ni bukan setakat di dunia je, di akhirat nanti kita pun akan mendapat azab dan siksa. Ialah bila kita tak solat, Ustazah selalu cakap senang je. Bila tak solat, dosa. Bila dosa, tempat kita di neraka. Jadi sama jugalah. Maksudnya bila kita kufur, kita tak percaya dengan Allah, azab dan siksa dah sedia nanti. Kita nak macam tu? Tak nak kan? Kita tak nak azab. Kalau boleh kita nak di akhirat nanti kita terus Allah letakkan di syurga. Semua nak masuk syurga kan? Jadi mohonlah agar kita dilindungi. Kita kena sentiasa doa semoga Allah lindungi kita. Okey, insya-Allah. Okey. Boleh ya? Okey, Ustazah harap kita boleh teruskan. Kita tengok pula ialah apa tindakan kita. Tadi kita tengok kesan dia kalau kita kufur kan. Tadi kesan kalau kita kufur. Okay, sekarang kita tengok apa tindakan kita untuk menjauhi kufur.
Tindakan kita. Kita kena usaha ya. Kita nak jadi baik ni kita nak usaha ya. Bukan tiba-tiba je lahir, baiknya dia. Tak ada. Kita kena usaha. Okey, antaranya ialah tindakan menjauhi kufur. Yang pertama, menjaga amal. Menjaga amal ibadah. Menjaga amal ibadah. Apa dia? Saya perlu sentiasa melipat gandakan amalan. Perlu melipat gandakan amalan. Amalan apa? Amalan baik. Pada ustazah, yang pertama sekali, solat. Jaga solat. Ustazah pesan yang pertama, solat. Yang kedua, solat juga. Yang ketiga, solat juga. Sebab anak-anak ni peringkat darjah 4 ni sebenarnya adalah wajib solat. Selalu ustazah cakap kan, darjah 1 tu kamu belajar solat, baru-baru belajar. Darjah 4 wajib. Kalau tak solat macam mana? Mak ayah kena rotan. Itu tugas mak ayah kena rotan. Jadi kalau tak solat tu, na'udzubillah lah, kita takut tadi iman kita lemah ya. Melemahkan. Bila kita lemah tu dia kufur lah, dekat-dekat kufur. Yang kedua, cara nak jaga amal ibadah yang kedua ialah tabah dalam menuntut ilmu. Tabah dalam menuntut ilmu. Macam sekarang ni PKP, kamu tak sekolah, ustazah dekat ustazah, cikgu je yang diarahkan untuk sekolah. Jadi macam-macam usaha yang cikgu-cikgu, ustazah, ustaz buat untuk supaya kamu menuntut ilmu. Ini pun salah satu cara juga ya, ustazah belajar juga satu cara nak menyampaikan ilmu pada kamu supaya kamu tidak menjadi orang yang jahil. Ingat tadi ya, antara punca kita jauh, kita dekat sangat dengan kufur tadi sebab apa? Sebab kita tidak ada ilmu. Ingat lagi tak tadi? Itu ustazah patah balik. Sorry, tak apa, kita terus ya. Maknanya kita tak ada ilmu. Jadi kita kena tabahlah dalam menuntut ilmu. Memang ya, belajar ni susah ya. Kita susah. Benda yang baik ni memang susah nak dapat. Benda yang tak baik tu yang senang dapat ya. Yang pertama, tindakan menjauhi kufur, menjaga amal dan ibadah. Yang kedua, sentiasa berdoa dan memohon untuk dimantapkan iman. Ya. Nak jadi kuat iman kita ni, kita kena doa. Ya. Apa dia? Dekat sini ada dia bari. Saya mengamalkan doa ini. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub. Bila kita baca ni? Siapa yang solat dia tahu. Selepas solat fardu kan, kita baca. Yang bermaksud, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati dalam agamamu. Doa ya. Kita kena sentiasa doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati. Siapa yang membalikkan hati? Allah. Allah yang membalik-balikkan hati. Tapi kita kena minta apa? Allah tetapkan hati kita dalam agama. Agama apa? Agama Islam. Agama Islam. Supaya kita tidak dimatikan dalam keadaan kufur. Yang awal-awal tadi kita belajar kan. Yang ketiga, tindakan menjauhi kufur. Tindakan yang menjauhi kufur. Yang ketiga, sentiasa menambah ilmu pengetahuan. Tadi kita dah ada sentiasa tabah dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, sentiasa menambah ilmu pengetahuan. Ustazah padang sekejap, macam dah sangat. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga tadi ialah sentiasa menambahkan ilmu pengetahuan. Saya sentiasa menghadiri majlis ilmu. Allahu Akbar ya. Sekarang ni senang sangat nak dapat ilmu ya. Dia ada dua pilihan. Kita sendiri ya. Kalau kita buka internet, buka gadget kita ada dua pilihan. Pilih benda baik, pilih benda sebaliknya. Jadi kalau kita pilih YouTube yang ada pelajaran agama, kita pilih jalan yang baik. Tapi sebaliknya kalau kita pilih macam game ke, melarakan, melalaikan kita, itulah yang kita dapat. Jadi kita kena lawanlah hawa nafsu kita. Nak dengar ustaz ngajar lah.
Banyak ya ustaz-ustaz yang memang uploadkan dia punya ceramah dia dalam YouTube. Jadi pilih-pilih, sentiasa menghadiri majlis ilmu. Sebab sekarang ni tapi sekarang ni dah banyak dah, longgar dah sikit, boleh pergi ke masjid kan. Kalau lelaki pergi masjid, cuma majlis ilmu je tak ada lagi. Carilah dekat mana-mana ya. Sentiasa rujuk ustaz-ustaz, ustazah pun boleh, dan cari ilmu dalam ni. Baca dengan yang kedua dengan cara membaca kan, baca buku-buku agama, jangan baca buku-buku cerita je, kartun je. Okey, yang seterusnya, saya hendaklah sentiasa mendampingi guru. Mendampingi guru. Okey, ustazah ucapkan tahniah ya, banyak juga di kalangan murid-murid yang selalu kontak ustazah ya, yang selalu mesej. Sekarang kita dah ada WhatsApp group. Dia tanya ustazah, dia tanya itu, tanya ini, tanya berkenaan dengan solat, tanya berkenaan dengan pelajaran yang lebih baik lagi. Jadi maksudnya dia tak ada rasa macam kosong je hidup dia. Dia belajar. Apa je cikgu-cikgu bagi pelajaran, bagi kerja tu dia buat. Jadi lepas ni ustazah minta lagi ramai lagi lah penyertaannya, sebab kita tak tahu bila lagi kita nak buka sekolah. Jadi kita teruskan belajar. Apa yang ustazah bagi, belajar. Tak tahu, tanya. Okey, yang keempat, tindakan menjauhi kufur yang keempat ialah mengawal diri daripada mengikuti hawa nafsu. Kawal diri kita. Tak naklah solat bangun pagi, tak naklah sembahyang subuh. Cuba bangun pagi. Cuba kunci jam ataupun suruh mak kejutkan ya. Saya perlu sentiasa bermuhasabah. Kalau kita tinggal solat, Allahu Akbar, istighfar, ya Allah maafkan aku tak solat. Ya. Kita muhasabah diri kita. Yang kedua, saya hendaklah bersikap sederhana dan bersyukur. Ini yang penting. Bersikap sederhana dan bersyukur. Sebab apa? Kita ni adalah hamba Allah. Cara kita bersyukur ialah kita kena kembali kepada Allah, sujud kepada Allah. Satu je yang saya nak pesan, solat ya, jaga solat kita. Okey, itu saja ustazah rasa tajuk kita hari ini berkenaan dengan kufur. Jadi ustazah minta murid tolong rujuk buku aktiviti yang ustazah, yang kita dah ada ya, yang berkenaan dengan kufur ya. Tajuk kufur buat bahagian A, B dan C ya. Kalau yang tak ada buku tu, nanti ustazah akan bagi dia punya. Okey, kamu boleh tengok kat sini. Ya. Kalau guna video tu nanti kamu boleh pause dekat sini, salin balik tentang kufur ni. Okey, yang kedua, latihan yang kedua, okey yang ni. Tandakan right ni. Jadi kalau tak silap ustazah, semua buku berada dengan kamu sendiri kan. Jadi buat latihan ni ya. Okey, itu saja dari ustazah. Semoga apa yang kita bincang di sini memberi manfaat, bukan sahaja sekadar kita belajar, tetapi juga dalam kehidupan kita. Maksudnya kita jaga iman kita tu. Yang pertama, ustazah minta jaga solat. Dengan cara kita kukuhkan solat kita. Kalau kita sebelum ni solat 5 waktu, kalau sebelum ni kita solat hanya 3 waktu, kita upgradekan kepada 5 waktu. Ya, kalau kita ibarat tiang lah, tiang tu kalau ada 3 dak, agak-agak runtuh dak rumah tu. Tak cukup kan? Dia mesti ada 5 juga. Mesti ada 5 juga kan? Jadi kena pegang 5 waktu solat. Okey, itu saja perkongsian daripada ustazah. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.